Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwak subhanallah ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib malam ni. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang Maha insyaAllah. Untuk hari ini kita ke surah Nurul Al-Falah. Nurul Al-Falah Puchong untuk malam ni. Nurul Al-Falah Puchong. Saya share sekejap untuk grup di sana insyaAllah. Share grup Puchong. Mohon sama-sama share. InsyaAllah. Okey, surah Nurul Al-Falah Puchong insyaAllah. Mana yang sempat saya share insyaAllah. Mana yang sempat tu boleh share sekali insyaAllah. Kitab yang sama, muka surat 59, bab yang menyentuh tentang sifat api neraka dan ahlinya insyaAllah. Bab sifat ahli neraka dan ahlinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 59 insyaAllah. Seorang pujangga berkata dalam usia tua, cukup berpengalaman dan mampu mencegah diri dan dari sifat kekanak-kanakan. Orang akan bersifat tenang apabila telah menyala api di rambutnya, yakni ubannya, yakni beruban. Saya melihat seorang itu ingin hidup tenang bila dahan pohon telah menguning sesudah hijau. Jauhilah kawan yang busuk. Berhati-hatilah jangan menghubunginya. Tapi bila tidak dapat, maka ambil hati-hatinya. Berkawanlah pada orang yang jujur, tapi
tetapi jangan suka membantah padanya. Engkau pasti akan disukai selama engkau tidak membantah kepadanya. Berkawanlah dengan orang bangsawan dan yang berakhlak baik budi. Ya. Cerita bab orang yang telah berumur. Sepatutnya orang dah berumur ni orang yang matang, orang yang hebat, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Siapa memang jauh nak buat dosa sepatutnya. Dalam usia yang tua ditulis ni, seorang penjaga tulis cerita orang tua ni, dalam usia yang tua cukup berpengalaman. Orang dah berumur memang dah berpengalaman, mampu cegah diri dari sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan sifat bab macam perangai orang muda ataupun orang yang budak-budak, pemikiran yang tidak matang. Jauh sama sekali. Pasal apa? Dah matang, bukan dah macam budak-budak. Matang, ya, bersikap tenang. Ada bab sikap tenang, dah berumur, ya. Orang yang tua ni, orang dah berumur ni, berpengalaman. Satu, mencegah, mampu cegah diri daripada sifat kekanak-kanakan. Tidak bab ada bab rebut-rebut. Ini dah berumur nak merebut lagi bab dunia. Berebut harta, berebut kuasa, berebut tahta. Ada. Okay. Hari-hari Allah tunjukkan orang kekanak-kanakan, orang yang telah berumur. Orang yang berumur ni orang yang bersikap tenang. Sikap dia bertenang. Kata Tuan Guru Ismail Gamus, apa benda yang berlaku, bertenang. Jangan berkelam kabut, jangan goyah, jangan gemuruh, jangan termengah-mengah. Tenang kita. Sebab tu nak sembahyang pun bertenang, ya. Berumur pun dah nak solat pun kita bertenang. Bila telah menyala api, bila pasal apa? Apabila telah menyala api di rambut, bukan berapi rambut dia, beruban rambut, ya. Bila beruban rambut, tenang fikiran dia, tenang perasaan dia. Bukan menyala api, ya. Rambut tu Allah tunjukkan untuk menenangkan diri, iaitu uban sudah tumbuh, maksudnya dah berumur. Saya melihat seorang itu ingin hidup tenang bila dahan pohon telah menguning sesudah hijau. Orang hebat tenang macam pokok yang awalnya sudah hijau cantik, ujung dia menguning, siap ada buah. Dipesankan kita, jauhilah kawan yang busuk. Busuk ni bukan bau dia. Orang hebat ni berkawan orang yang baik. Busuk ni pasal perangai dia, perangai yang tak baik, perangai yang mengajak kawan-kawan yang tidak berbuat benda yang tidak baik. Bukan bau busuk, bukan tak wangi, ya. Wangi tapi perangai dia busuk, perangai tak elok, perangai dengki, perangai hasad, macam-macam lagi. Dan berhati-hatilah, pesankan lagi, orang yang bertenang ni berhati-hati, jangan hubungi. Ada kawan yang busuk ni, ada perangai yang tak elok, kalau boleh elak untuk hubungi. Tetapi bila tidak dapat, maka ambillah hati-hati, raikan. Tapi jangan kita follow, jangan kita ikut, jangan kita follow, kita raikan. Tetapi bila tidak dapat, maka ambil hati-hati. Berkawanlah pada orang-orang yang jujur. Pesankan kita lagi, kawan orang yang jujur. Sebab tu kita terikut perangai dia. Kawan yang tamak, kita ikut perangai tamak. Kawan yang pemurah, kita berperangai pemurah. Berkawan pada orang yang jujur, tetapi jangan suka membantah. Orang hebat, orang jujur, kau pasti disukai yang selama kau tidak membantah padanya. Berkawanlah dengan orang-orang bangsawan. Orang bangsawan ni orang bangsa yang selalu diawan, bangsa yang selalu level atas, orang kaya, orang berpangkat. Syaratnya orang yang berpangkat, berharta, orang yang kaya, yang berakhlak
baik budi. Itu yang kita boleh kawan pesan. Maka siapa yang berbuat baik pada orang yang tidak berbudi, bererti ia telah membuang budi itu dalam laut. Dan Allah mempunyai syurga yang selebar langit, tetapi diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Orang yang baik, kita buat baik. Orang yang tidak budi, seperti kita membuat benda yang membuang budi itu ke dalam laut. Boleh cari jalan untuk meraihkan. Walaupun dia tak berbudi, kita meraihkan. Abu Laid, Allah pesan, Allah mempunyai syurga yang selebar langit, tetapi diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Satu portion daripada syurga tu memang seluas-luasnya, macam lebar langit, tapi nak masuk ke dalam tu, Allah liputi dengan kesukaran-kesukaran, halangan. Abu Laid beriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Da'allahu azza wa jalla Jibril fa'arsalahu ilal jannati faqala unzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha faraja'a wa qala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha wa khuffat bil makarihi faqala irji'i ilaiha faraja'a wa qala wa izzatika iqad khashitu an la yadkhulaha ahad summa arsalahu ilan nar faqala unzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha. Mohon komen. Suara okey. Cek suara. Ada orang komen tak jelas. Tolong komen suara jelas ke? Tolong komen. Suara tak cukup kuat. Testing 1, 2, 3, insyaAllah. Okey ke suara? Testing 1, 2, 3. Ada suara? Cek. Slow. Suara tak cukup kuat. Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing. Okey ke? InsyaAllah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mohon komen ya tuan-tuan. Tak dengar suara ustaz. Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. InsyaAllah. Boleh ke? Testing 1, 2, 3. Tadi saya pegang mikrofon. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Allah memanggil malaikat Jibril dan menyuruh malaikat syurga dengan segala persiapannya untuk ahli. Maka ketika kembali kepada Jibril,
demi kemuliaan, berkata Jibril, demi kemuliaanmu tiada seorang yang mendengarnya melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Maka diliputi dengan serba kesukaran dan menyuruh Jibril kembali melihatnya. Maka kembali melihatnya. Kemudian ia berkata, demi kemuliaanmu saya khawatir kalau tiada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Kemudian disuruh melihat neraka dan semua yang disediakan bagi ahlinya. Maka kembali Jibril dan berkata, demi Allah, demi kemuliaanmu tidak akan masuk ke dalamnya orang yang telah mendengarnya. Kemudian diliputi dengan kepuasan syahwat dan diperintah supaya kembali melihatnya. Kemudian setelah dilihatnya kembali berkata, saya khawatir kalau tiada seorang pun melainkan akan masuk ke dalamnya. Mohon komen ya, kalau ada tak jelas mohon komen. Setakat kita dah buat semua dah. Okey. Ada suara? Tidak akan masuk ke dalam orang yang telah mendengar. Kemudian diliputi dengan kepuasan syahwat dan diperintah supaya kembali melihat. Kemudian setelah dilihat, Allah memanggil malaikat Jibril dan menyuruh melihat syurga dengan segala persiapannya untuk ahlinya. Waktu Allah jadikan syurga ni, Allah manggil Jibril supaya lihat keadaan syurga. Maka ketika kembali berkata Jibril, demi kemuliaanmu tiada seorang yang mendengarnya melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Maka diliputi dengan serba kesukaran dan menyuruh Jibril kembali melihatnya. Ya, nak masuk syurga ni memang hebat. Ya, tak tahu boleh masuk ataupun tidak. Bimbang Jibril pasal apa? Bimbang Jibril pasal bimbang, takut tak ada yang masuk. Pasal apa? Hebatnya halangan untuk masuk ke dalam syurga. Dan kemudian Allah hantar Jibril ke neraka, lihat keadaan neraka. Jibril bimbang, ramai yang akan masuk neraka. Pasal apa? Dengan keadaan semasa. Tu. Ya, maknanya kejadian neraka dan syurga Jibril dah ditunjukkan. Yang pertama, bila Jibril tengok syurga, Jibril bimbang, ramai yang tak boleh masuk. Ditunjukkan malaikat Jibril pada bab neraka, Jibril bimbang, ramai pula yang akan masuk. Tu keadaan neraka. Ya. Saya khawatir kalau tiada seorang pun yang melainkan akan masuk ke dalamnya. Jibril bimbang, ramai yang akan masuk. Kalau diperhatikan akhir zaman ni, memang potensi besar ramai yang akan masuk neraka. Pasal apa? Dah dibagi macam-macam peringatan, masih terus kedegilan tu diteruskan. Juga Nabi SAW bersabda, kamu boleh menyebut tentang neraka sesukamu, maka tiada menyebut sesuatu melainkan api neraka itu jauh lebih ngeri dan lebih keras daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, kamu boleh menyebut tentang neraka sesukamu. Kita boleh cakap neraka macam-macam, ya, neraka macam ni, neraka macam tu. Tetapi bila dekat dengan kita, ia sebenarnya lebih ngeri dan lebih keras daripada yang kita perkatakan. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya Maimun bin Mahran berkata, ketika turun ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai ancaman bagi semua mereka. Al-Hijri ayat 43. Ya, neraka tu didalilkan sebagai ancaman bagi kita semua.
Waktu dalam Quran peringatan, amaran. Ini amaran lah. Ya, amaran maksud adanya neraka. Tu kena renung kita, jangan kita leka dengan dunia, terleka, telara kita, bimbang, tak minta langsung, jauhkan daripada api neraka. Yazid Al-Rakashi dari Anas bin Malik berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW pada saat yang tidak semestinya datang, dalam keadaan yang berubah mukanya. Maka ditanya oleh Nabi SAW, mengapa kamu melihat engkau berubah muka? Jawabnya, ya Muhammad, aku datang melihatmu. Aku datang kepadamu pada saat di mana Allah menyuruh supaya dikhabarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa api neraka Jahannam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, untuk bersuka-suka sebelum ia berasa aman daripadanya. Jibril terangkan pada Rasulullah SAW tentang keadaan nyalaan api neraka. Tidak layak bagi orang yang mengetahui api neraka Jahannam itu. Pasal apa? Api neraka itu benar, siksa kubur itu pun benar, siksa Allah itu yang terbesar. Sebab tu kita tak boleh seronok sangat di dunia ini. Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat Jahannam. Rasulullah tanya pada Jibril alaihissalam. Jawabnya, ya, ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga berwarna merah api. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga bertukar menjadi putih. Kemudian 1000 tahun sehingga berwarna hitam. Maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Itu skill level api neraka. Terbuka satu lubang sebesar lubang jarum api neraka tu. Kawasan neraka tu terbuka, tembus ke dunia ni. Bukan besar pintu, besar lubang jarum aja. Nescaya dapat membakar semua penduduk dunia kerana panasnya api neraka. Pasal apa? Api neraka tu 70 kali daripada api dunia. Panas dia. Demi Allah, Jibril kata, demi Allah yang mengutuskan engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan baranya. Baju ahli neraka. Baju ahli neraka. Maksudnya baju ahli neraka ni, dia neraka ni ada, ahli neraka ni ada baju dia sendiri. Bila digantungkanlah baju dia sehelai antara bumi dengan langit, mati semua penduduk bumi ni. Baju je. Tu yang hebat. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut Allah dalam Quran, rantai neraka yang disebut Allah dalam Quran, itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Rantai yang ikat ahli neraka tu letak atas bukit, tembus 7 lapis bumi ke bawah. Panasnya rantai tersebut daripada neraka. Tu 3 keadaan yang paling hebat diceritakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya. Daripada hujung barat
terseksa, kena saya akan terbakar orang yang di hujung timur. Punyalah jauh boleh pergi api neraka. Jahanam itu sangat dalam, jahanam itu sangat dalam dan panas, dan perhiasannya besi, minumannya air panas campur nanah, pakaiannya potong-potongan api neraka. Itu adalah mempunyai potongan-potongan api. Pakaian tu potongan daripada api. Tak tahu berapa lay potongan api tu. Api neraka itu ada mempunyai 7 pintu. Diceritakan oleh Jibril, api neraka tu, kawasan api neraka tu ada 7 pintu untuk dimasukkan. Siapa yang berpotensi untuk masuk ke neraka ataupun dah register awal untuk jadi ahli neraka. Ada 7 pintu yang sedang tunggu. Sebab tu kita zikir, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maksudnya 7 kali kalau boleh setiap waktu sembahyang, untuk kita mengelakkan daripada 7 pintu yang standby untuk menunggu kita. Diceritakan Jibril ada 7 pintu neraka, api neraka. Tiap-tiap pintu tu ada bahagian yang tertentu dari orang lelaki dan orang perempuan. Setiap pintu tu ada bahagian yang tertentu dimasuk untuk lelaki ataupun perempuan asing. Nabi SAW pintu neraka pun ada, bab pintu yang berasing, lelaki perempuan. Kita kadang-kadang buat desain rumah pun tak nak fikir, desain bangunan pun tak nak fikir, untuk jalan perempuan, untuk jalan orang lelaki. Itu yang bertembung tu, circulation. Nabi SAW bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami? Nabi tanya pada Jibril, sama ke pintu rumah kita dengan pintu neraka? Jawabnya tidak, tapi selalu terbuka. Pintu tu tak sama dengan pintu rumah, tetapi senantiasa terbuka. Setengahnya di bawah dari yang lain. Dia level, ikut level. Dari pintu-pintu, jarak dia antara pintu ke satu pintu, jarak perjalanan 70,000 tahun. Panjangnya, jaraknya, distance dari satu pintu ke satu pintu neraka, 70,000 tahun perjalanan. Tiap pintu lebih panas dari lain 7 pintu lainnya, 70 kali lipat ganda. 70 kali ganda. Antara satu pintu ke satu pintu tu panas dia 70 kali ganda. Maka digiring ke sana musuh-musuh Allah, sehingga bila telah sampai ke pintunya, disambut oleh malaikat-malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu. Antara pintu-pintu tu, musuh-musuh Allah digiring ni apa? Diheret. Bukan naik kereta, bukan naik basikal, bukan naik kursi roda, bukan naik kereta, bukan naik lori, naik bas. Digiring ni diheret. Diheret dalam keadaan teruk waktu di neraka. Diheret, digiring ke sana musuh-musuh Allah. Siapa dia? Musuh-musuh Allah. Orang yang sentiasa menentang Allah. Orang yang suka maksiat dengan Allah Ta'ala. Itulah musuh-musuh Allah Ta'ala. Orang yang tak suka dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah Ta'ala. Baca boleh, Quran dia boleh baca, mengaku dia Islam, tapi tak hendak dengan hukum Islam. Allah giring dia dengan malaikat Zabaniyah. Tu musuh-musuh Allah, sehingga bila kita dah sampai pintunya, disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu. Jangan cari pasal Allah, jangan bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga tembus ke pinggul. Diikat tangan kiri di ke lehernya, sedang tangan kanan dimasukkan ke dalam dada, tembus ke bahu. Dan tiap manusia diganding dengan syaitannya, lalu diseret tersungkur mukanya sambil dipukul oleh para malaikat dengan pukul besi.
tiap mereka ingin keluar kerana sangat risau akan ditanam, maka ditanam di dalamnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah penduduk masing-masing pintu? Kita ni diseret ahli neraka. Kita jangan minta, jangan bagi contoh kita. Bakal neraka tu yang lawan Allah, yang jadi musuh Allah waktu hidup di dunia, diseret dengan syaitan dia. Ada tak kawan dia? Kawan dia lah. Waktu tu yang jadi pengangan syaitan. Diseret hingga ke pintu-pintu yang mengikut perangai dia dulu. Nabi SAW bertanya, siapakah penduduk masing-masing pintu? Jawab Jibril, pintu yang terbawah untuk orang-orang munafik. Paling bawah neraka. Neraka yang paling bawah, pintu dia untuk orang-orang munafik. Orang yang mengaku Islam, berlakon Islam, tapi dalam hatinya, dalam badannya, dalam kepala otaknya, ia adalah musuh Islam yang sebenarnya. Ini bahaya di tempat kita. Mengaku dia Islam, perangai munafik. Orang-orang kafir yang telah diturunkan hidangan mujizat Nabi Isa AS pun sama juga di pintu yang sama. Serta keluarga Fir'aun, sedang namanya dipanggil Al-Hawiyah. Keluarga Fir'aun dan kerabat dia yang menentang Allah Ta'ala. Tu pintu yang terbawah, orang munafik, keluarga orang kafir waktu zaman Nabi Isa. Kemudian keluarga Fir'aun, dinamakan Al-Hawiyah. Tu pintu pertama, paling bawah neraka dia. Pintu kedua, tempat-tempat orang musyrikin yang bernama Jahim, orang yang menentang bab kebenaran. Pintu yang ketiga, tempat orang-orang Sabi'in bernama Saqar. Ini kalau kena api dia jadi tepung terus, jadi habuk terus, dipanggil Saqar. Ini kadang orang yang tak sembahyang, susah nak sembahyang, dia rajin meninggalkan solat, itulah tempat dia. Pintu yang keempat, tempat iblis dan pengikutnya, iaitu dari kaum Majusi bernama Ladda. Iblis pun masuk neraka dengan pengikut dia. Pengikut dia orang yang menyembah api, iaitu orang-orang kaum Majusi. Nama dia Ladda. Pintu kelima untuk special orang Yahudi bernama Khutamah. Yahudi yang hebat, yang bijak dekat dunia, yang zalim, yang telah bercerdik waktu di dunia, ada pintu neraka dia yang dipanggil Khutamah. Yang keenam, pintu keenam, tempat orang-orang Kristian, orang Nasrani, Nasara, yang dipanggil pintu Sa'ir. Seterusnya, yang ketujuh, kemudian Jibril diam segan pada Rasulullah SAW sehingga Nabi bertanya. Nabi SAW bertanya pada Jibril, mengapa engkau tidak terangkan penduduk pintu yang ketujuh? Jawabnya, di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu, yang sampai mati belum sempat bertaubat. Maka Nabi SAW jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi SAW di pangkuan Jibril sehingga sedar kembali. Dan ketika sudah sedar, Nabi SAW bersabda, ya Jibril, sungguh besar kerisauanku, sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jawabnya, ya, iaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Sedihnya Nabi, sedih bukan sikit, sampai pengsan Rasulullah SAW. Bimbangkan umatnya tercampak ke dalam pintu yang ke-7. Pasal apa? Buat dosa besar, tak bertaubat, tak sempat untuk bertaubat. Tu dicampakkan ke dalam neraka. Sebab tu kita ni dibagi peringatan macam-macam sekarang ni, adalah
peluang yang paling hebat untuk bertaubat. Kenapa kita masih lagi tak bertaubat? Itu yang kesilapan besar kita. Jangan tangguh bab taubat. Kita tak boleh tangguh bab taubat. Tangguh juga, itu yang kita tercampak ke dalam neraka. Carilah peluang untuk kita masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Allah ni senantiasa sayang kat kita. Tak berhenti sayang itu. Tak berhenti dengan bab kasihkan kita. Habis Ramadan ada lagi peluang untuk cari pahala. Ada puasa 6, puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa seterusnya tiap-tiap bulan. Ada peluang untuk ke syurga. Apalagi dengan bab sembahyang, baca Quran, semuanya berpeluang untuk masuk syurga. Saya share sikit catatan daripada Tuan Guru. Allah Subhanahu Wa Taala sayang orang yang merendah diri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang orang kaya yang merendah diri. Itu catatan daripada Tuan Guru. Allah Subhanahu Wa Taala sayang orang yang merendah diri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang orang kaya yang merendah diri. Kaya lagi, tak sombong lagi. Kita kadang-kadang miskin tapi sombong. Dah miskin, sombong lagi. Ada. Semua sombong, tak ke surau. Bukan orang kaya yang tak ke surau, orang miskin pun tak ke surau. Orang yang tak berharta, pasal apa? Sombong dengan Allah Ta'ala. Lalu tak apa, dia singgah buang air. Buang air, pelik. Allah Subhanahu Wa Taala benci orang yang sombong. Allah Subhanahu Wa Taala benci orang yang sombong, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih benci orang miskin yang sombong. Ni kenapa tu? Sebab tu kita ni kena selalu ingat setiap nikmat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan menghilangkan rasa ujub. Ada nikmat, dapat nikmat, ingat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan lebih dekat kita dengan kita. Dekatkan Allah Ta'ala, sebenarnya Allah lagi dekat dengan kita. Cari jalan. Jangan kita fikirkan susah di dunia, tapi fikirkan susah kita di akhirat. Dunia tak ada masalah sebenarnya. Ada masalah, tapi kita cari jalan untuk selesaikan masalah. Sebab tu kita ni kena rajin-rajin. Rajin-rajinlah kita cari ilmu. Jangan kita selesa di rumah, tak nak mengaji, tak nak cari ilmu. Pasal apa? Tujuan untuk cari ilmu ni penting, tuan-tuan. Cari ilmu ni penting pasal apa? Yang pertama, dicatatkan di sini, tiga kelebihan, tiga tujuan menuntut ilmu. Iaitu yang pertama, bila kita cari ilmu, kita hilangkan kejahilan kita. Jahil kita. Jahil, masih lagi jahil. Ulama makin lama makin hilang, makin habis. Ramadan dekat 100 habis, masuk dalam tanah semua ulama. Saya dapat satu lagi cerita terbaru. Ramadan ni kesian, bila tak dibenarkan solat di masjid dan surau, ada orang tak tahu rupanya tarawih boleh buat di rumah. Dia tak tahu, rupanya dia ingatkan tarawih tu cuma di masjid saja ataupun di surau. Kesian, sedih. Pasal apa? Dia baru tahu. Kita bertungkus lumus dalam Ramadan, dia bertenang, tak nak tarawih. Dia cuma fikirkan dia tarawih tu macam wajib di masjid atau di surau aja. Allah, tuan-tuan, sebulan tu habis, sebulan macam tu je, bertenang, cuma sembahyang waktu. Qiyamul lail tidak, tarawih pun tidak. Kenapa? Dia fikirkan benda ibadat tu banyak di masjid atau di surau. Bila dah tak berlaku di masjid dan surau, sepatutnya kita lakukan di rumah. Lepas tu buat rumah tu macam masjid. Mungkin technical issue, sepatutnya AJK masjid, AJK surau terangkan. Ada yang lagi jahil, ada yang lagi tak tahu, punya
sembahyang tarawih tu boleh buat di rumah. Berlaku dah. Saya pun terkejut. Sepatutnya kena terangkan. Macam sembahyang raya di rumah, ramai pun tak tahu. Boleh baca khutbah lagi, ramai tak tahu. Kita dia di bandar, alhamdulillah, bandar pasal ada majlis ilmu, ramai yang tahu, ramai yang share. Padahal ini benda boleh share dalam IT, dalam media, boleh di-sharekan. Ini yang tak tengok media, yang tak tengok Facebook, yang tak tengok media di luar, kasihan. Bila saya tegur, dia terkejut. Boleh ke? Boleh ke sembahyang tarawih di rumah? Ini dah berlaku dah. Sebulan macam tu. Terduduk dia. Allahu Akbar. Sepatutnya kena ambil, kena alert lah. AJK Masjid, AJK Surau, bab-bab ni. Kesian ada yang masih tak tahu. Ni yang di dalam pendalaman banyak berlaku. Saya pun terkejut. Pasal apa? Kejahilan bab ilmu. Sebab tu cari ilmu untuk kita hilangkan bab kejahilan. Yang kedua, bila cari ilmu, kita beramal dengan ilmu. Bila kita cari ilmu tu, dapat ilmu, beramal, dapat tujuan cari ilmu. Yang ketiga, tujuan cari ilmu ialah untuk disampaikan kepada orang yang lain. Betul Nabi pesan, sampaikan walaupun satu ayat. Tu, 3 tujuan menuntut ilmu. Yang pertama, hilang bab jahil. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain. Mesti ada perbezaan sebelum dan selepas menerima ilmu. Baru ada kesan pengajaran daripada ilmu. Bila ada ilmu, ada beza. Daripada bodoh jadi pandai. Daripada tak tahu, dia tahu. Bila orang tanya soalan, satu soalan tu daripada seorang menyelesaikan persoalan semua yang ramai. Sebab yang ramai tu tak berani nak tanya, malu sangat. Tu sifat malu yang tak bertempat. Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini berkata, ada 4 golongan manusia. Dicatatkan oleh Datuk Guru Tuan Guru Ismail Kamus. Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, ada 4 golongan manusia, iaitu pertama, tiada lisan, tiada nurani. Maksudnya jangan bersahabat dengan golongan ini. Tak ada bab ngaji bab ilmu. Lisan pun tidak, nurani pun tidak. Ada lisan, tiada nurani. Cakap pandai tapi tak buat. Tiada lisan, ada nurani. Ilmu ada tapi tidak disampaikan. Ada ilmu tapi tak disampaikan. Kalau boleh cari golongan ni. Yang keempat, ada lisan, ada nurani. Berilmu, belajar dan mengajar. Tu. Berilmu, belajar dan mengajar. Jangan berselisihan dengan orang golongan ini kerana mereka dikasihi Allah SWT. Ini golongan yang dikasihi Allah Ta'ala. Orang yang ada lisan, ada nurani, berilmu dan belajar dan juga mengajar. Sebab tu dipesan kita, beramallah dengan ilmu yang diterima dan berusahalah menyampaikan kepada orang lain. Dapat sikit malam ni, kita sampaikan orang lain. Macam ni. Tidak tak tahu. Rupanya boleh sembahyang tarawih di rumah. Allah tuan. Tu. Sian pakcik tu. Bukan dia, sekeluarga. Tak tahulah keluarga yang lain. Tu antaranya, kita berusahalah. Kita sampaikan. Cari ilmu, sampaikan. Belajar, kita sampaikan. InsyaAllah takkan turut malam ni. Maaf lewat sikit. Ini problem internet. Kita berhenti untuk surau Nurul Al-Falah. Nurul Al-Falah. Kita sampai muka surat 61 insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni 5 bulan 6 2020. InsyaAllah kita sambung bulan depan muka surat 62 Nurul Al-Falah.
Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar, persiapan kita. Ya. Terima kasih sokongan walaupun sebentar je, tapi alhamdulillah ya, kita teruskan bab kuliah walaupun di online, tapi bab ilmu ni kita teruskan pesanan dari Tuan Guru. Jangan berhenti untuk kita sampaikan, jangan berhenti untuk kita belajar, jangan berhenti untuk kita sedarkan diri kita sendiri. Pasal apa? Peringatan makin lama makin hebat. Kita teruskan bab pengajian kita, tak kira apa benda yang berlaku. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar. InsyaAllah kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah pagi besok subuh, kalau tak silap saya, subuh di Surau At-Taibah ya, Puchong, Bandar Bukit Puchong. Surau At-Taibah, Bandar Bukit Puchong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis syari' bina wa wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Taqassamna bi izzati wa jabr wa arsalna bi malakut allazi la yamut isrif anna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar. Qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pada yang menyokong. Jumpa lagi malam besok di Masjid Faizin Kepong ya, pagi besok insyaAllah confirm. Kalau confirm insyaAllah pagi subuh di Surau Taibah insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.